kedekatan kita dengan syurga ada pada azan, kemudian ada pada wuduk, kemudian ada dalam solat. Berkenaan dengan hadis azan, Nabi bersabda, dan ini adalah hadis sahih, barang siapa yang setelah azan lalu dia membaca Allahumma Rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah sampai akhir doa selepas azan, Nabi kata dia wajib baginya, wajibat lahu, wajib baginya, layak baginya, berhak baginya syafaatku di mahsyar kelak. Sebagai ulama mengatakan antara hadis yang paling sahih berkenaan dengan dapat syafaat Nabi adalah hadis ini, iaitu barang siapa setelah azan lalu membacakan doa, dia berhak dan layak, wajib baginya dapat syafaat Nabi. Kita tahu di mahsyar kelak tidak ada siapa yang boleh mampu menolong kita. Ibu ayah, guru, suami, isteri, anak-anak, sahabat-sahabat, tidak ada apa pun kabel yang kita boleh minta pertolongan, melainkan di mahsyar kelak ada beberapa syafaat. Yang pertama, pertolongan daripada Allah, subhanallah. Tapi itu harinya Allah melakukan semua manusia seadil-adilnya. Yang pertama, syafaatul kubra, syafaat paling besar. Syafaatul kubra, syafaat paling besar adalah syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan, rayuan, permintaan daripada Nabi untuk kita. Sebab itu dikatakan apabila kita berada di mizan, apabila kita dihisap oleh Allah, setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dia dihisap, saat dia di mizan pertimbangan amal baik dengan amal jahat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama dengan umatnya, memohon ampun bagi umatnya, memohon ampun bagi kita, meminta dengan Allah supaya mengasihani kita. Ya Allah, kasihanilah hamba-Mu ini. Ya Allah, kasihanilah umatku ini. Rasulullah akan sentiasa bersama dengan umatnya. Dikatakan Rasulullah SAW telah pun dijemput awal-awal lagi untuk masuk ke syurga, namun Rasulullah enggan. Rasul ingin menunggu setiap orang daripada kalangan umatnya untuk dihisap, untuk memberikan syafaat. Tetapi bagaimana kita nak tergolong di kalangan orang yang akan mendapat syafaat Nabi? Sekiranya kita tidak istiqamah beramal dengan amalan yang Nabi pesan kepada kita, buat amalan ini, kerana amalan ini akan menjadikan aku mampu berhujah bagimu di mahsyar kelak. Subhanallah, itu yang Rasulullah sebut. Rasulullah sebut kepada bapa saudaranya Abu Talib ini daripada riwayat sahih, wahai bapa saudaraku yang aku cintai, ucaplah kalimah la ilaha illallah agar aku dapat berhujah kepadamu di mahsyar kelak, agar aku boleh berhujah menolongmu, berkata-kata dengan Allah meminta. Jadi Nabi pesan kepada kita kerana Nabi sangat sayangkan kita. Nabi nak kita ada peluang untuk dapat pertolongannya, dan Nabi menyampaikan satu sabda Nabi yang sahih, hadis yang sahih, yang mana Nabi bersabda, barang siapa setelah azan lalu dia membacakan. Saya sebenarnya rasa sebab bila sebut azan rasa sangat menakutkan, sebab saat itu akan tiba tapi tidak tahu bila. Apabila azan sendiri di atas muka bumi ini akan lenyap, azan sendiri akan hilang, akan lenyap. Semalam saya membaca satu tulisan seorang alim ulama, seorang ulama, saya tak sebutlah. Ada yang menyebutkan dia sebagai Maulana, ada yang sebutkan sekian-sekian, selalu keluar melalui iKim, melalui TV. Subhanallah, seorang alim ulama, Masya Allah. Bila dia menuliskan satu caption yang pendek, tetapi bila saya baca sebelum tidur kan, kita scroll sekejap, membuatkan saya terfikir panjang. Subhanallah, Allahu Akbar. Caption pendeknya menuliskan, dia kata, musibah ini benar-benar satu musibah yang berat untuk ummah. Kita telah terhalang untuk pergi ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah. Kita telah terhalang untuk menunaikan solat berjemaah 5 waktu, yang mana pahala yang sangat besar. Melangkah ke masjid sendiri pahala yang sangat besar, tuan-puan sekalian. Solat berjemaah pahala yang sangat besar. Kita terhalang untuk solat Jumaat, dia kata. Dan sekarang kita mula terhalang untuk menunaikan ibadah korban. Ibadah korban sangat terhad. Tidak dibenarkan untuk pihak Masjid Surau untuk melakukan ibadah korban di pekarangan dan sebagainya. Dan tidak tahu apa lagi ibadah yang akan terhalang daripada musibah ini, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu kita takut kita akan melalui saat di mana azan sendiri tidak dibenarkan. Maksudnya Bilal muazzin tidak dibenarkan untuk
ke masjid, keadaan dah semakin bahaya, na'udzubillah min zalik, sehingga tidak kedengaran lagi azan yang betul-betul, azan yang fizikal, azan yang betul-betul. Azan melalui telefon, melalui TV ni adalah azan digital. Tuan-puan nikmati Allah sekalian. Jadi sementara masih lagi kita mampu mendengar seruan azan, bila dengar azan, tolong hentikan segala apa yang kita lakukan urusan dunia, lalu jawab azan. Tuan-puan sekalian, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Itu ada hadis Nabi SAW. Tapi selepas azan, tolong baca doa. Setelah azan, jangan kita tinggalkan Allahumma rabbah zida'wati tamah. Nabi kata, layak, berhak, soalnya wajib baginya syafaatku di mahsyar kelak.